Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua yang hadir. Saudara pengacara majlis, pimpinan yang ada di hadapan, Datuk Lokman, Datuk Mujib Rawa, Yang Berhormat Chuhaizan, semualah yang berhormat yang ada, pimpinan parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya mengambil giliran awal kerana nak bergerak ke Kuala Lumpur besok 9 pagi mesyuarat kabinet. Jadi aku sampai lewat, besok masuk mesyuarat kabinet, nanti duk lena aja, tak dapat beri pandangan ataupun apa-apa keputusan, kita tak dengar sebab tidur. Kita menunggu nak tumpu satu perkara saja, iaitu soal calon. Saya berada dalam parlimen dah lama, daripada tahun 90. Kemudian kadang-kadang kalah, kadang menang. Biasa jadi Menteri Pertahanan dan sekarang Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Saya melihat dalam parlimen yang boleh bercakap soal-soal perjanjian antara bangsa, soal-soal ASEAN, soal kerjasama Malaysia, Britain, Australia, New Zealand, perjanjian-perjanjian antara negara, Malaysia Indonesia, Malaysia Singapura, Malaysia Filipina, Malaysia Thailand, ataupun keadaan Laut Cina Selatan, zon ekonomi bebas, zon eksklusif, di mana garis panduannya dan sebagainya. Tak ramai orang boleh bercakap hal itu dalam parlimen, melainkan kalau kita pilih bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia untuk berada dalam parlimen. Sebab seorang Panglima Angkatan Tentera, dia kena mahir hal-hal perjanjian, understanding, MOU antara negara-negara ASEAN dan perjanjian di peringkat Commonwealth, perjanjian di United Nations. Semuanya ini, ilmu ini ada kepada Tan Sri Raja Afandi. Ini sebab Bang Mat ni lama dah duduk dalam parlimen ni. Kalau ahli parlimen pembangkang sekarang yang ada, bukan 74 lagi, dah tinggal 60, 69, kebanyakan bercakap satu nada. Kalau hal ayam, telur, beras, gula, tepung, semua ahli parlimen boleh bercakap. Setiap ahli parlimen tu dia boleh tanya, telur cukup ke tak? Beras import banyak mana? Stok beras kita cukup ke tak? Ikan kenapa sekarang mahal? Kenapa di sini murah? Contohlah. Itu semua ahli parlimen boleh bercakap. Tapi yang nak bercakap soal security ini, perjanjian, terutama sekali sekarang ini dengan kebangkitan China dalam bidang ekonomi dan ketenteraan, dan juga kuasa besar yang sedia ada Amerika Syarikat, yang banyak pengkalan tenteranya di seluruh dunia. Bagaimana Malaysia nak meletakkan diri pada masa yang akan datang? Dalam konsep kita nak mempertahankan dasar berkecuali. Orang yang boleh bercakap hal ini di antaranya bekas Panglima Angkatan Tentera. Saya bila jadi Menteri Pertahanan pun
Berapa bulan tu saya kena belajar hal-hal apa dipanggil apa ni AFTA, apa dipanggil perjanjian apa FPDA, apa yang dipanggil ni perjanjian laut dan sebagainya. Kemahiran ini kepada Tan Sri Raja Effendi. Parlimen amat memerlukan orang seperti Raja Effendi ini. Dan dia dari segi parti politik, dia tak ada buat salah apa-apa lagi. Macam kami orang lama ini kadang ada musuh lama, ada musuh baru. Orang ni berkenan pada ni, orang ni suka ke orang ni. Itu biasa. Tapi Raja Effendi ini dia betul-betul masuk untuk khidmat dan mencurahkan apa yang ada dalam fikiran dia bila diberi peluang berada dalam parlimen nanti. Sebab itu rakyat Kemaman ni, penduduk Kemaman, kalau tak undi Raja Effendi, dia tak menang, rugi lah. Betul ke tak? Hak calon lawan tu dah menteri besar. Saya yakin dia bukan bernih boleh cakap hebat hal-hal yang saya sebut tadi. Bukan semua orang boleh hal ni, melainkan dia melalui pengalaman, perundingan. Sebab kita di Kementerian Pertahanan dulu, Menteri Pertahanan pun tak larat untuk hadir ni mesyuarat-mesyuarat peringkat antarabangsa ni. Saya kata tadi, misalnya sekarang kita nak hadapi kawasan ekonomi eksklusif, nak hadapi kawasan ekonomi ataupun Laut Cina Selatan, bagaimana nak elakkan ketegangan di situ, pertarungan kuasa besar sama dengan Amerika dan China dan sebagainya. Orang yang boleh bercakap hal itu dalam parlimen ialah Tan Sri Raja Effendi. Jadi malam ni saya tak mau tunduk hak ni je. Rugilah orang Kemaman kalau tak angkat orang macam ni duduk dalam parlimen. Betul ke tak? Bukan masuk parlimen nanti duduk kerja, duduk maki orang apa semua itu. Itu banyak dah hak tukang maki tu. Kita nak hak yang ada ilmu, beri pandangan-pandangan, mewakili parlimen, mewakili kerajaan pula, supaya dapat memberi pandangan-pandangan. Dan jangan ingat sidang parlimen ni dia begitu berlalu je. Dia di live telecast, direkod seluruh kedutaan dan sebagainya. Perhati apa yang ditutur, apa yang dicakap di parlimen itu. Sebab itu saya malam akhir ni, sebelum malam akhir esok, ada beberapa kali dah saya datang di sini. Saya nak tengoklah 2 hari bulan ini orang Kemaman pilih Raja Effendi. Boleh ke tak? Ini serius ni, bukan sonok-sonok nak bercakap ni. Sebab saya lihat dalam parlimen tu bercakap senada. Kalau hal ekonomi adalah berapa orang yang boleh memberi pandangan. Kalau hal hak asasi memang mudah, ada yang beri pandangan dan sebagainya. Tapi hal-hal yang bersangkut paut dengan security antarabangsa, perjanjian dan sebagainya, untuk menonjolkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa, kita perlu orang macam Raja Effendi. Masa saya jadi Menteri Pertahanan, saya pergi ke Amerika, di Pentagon, jumpa setiausaha pertahanan dia. Setiausaha pertahanan di sana macam Menteri Pertahanan lah sini. Setiausaha pertahanan itu bekas Jeneral James Mattis. Jadi kita hadirin sekalian, yang pangkat yang bawah-bawah ni banyak dah jadi ahli parlimen. Tapi Panglima Angkatan Tentera belum. Panglima Angkatan Tentera ni dia menguasai 3 cabang, iaitu darat, laut dan udara. Baru dia boleh jadi Panglima Angkatan Tentera. Dia kena kuasai undang-undang laut, dia kena kuasai undang-undang udara,
dan juga hal-hal darat, termasuk segala bentuk perjanjian dengan negara-negara jiran, dan juga bagaimana nak meletakkan Malaysia di persada antarabangsa. Dalam suasana dunia yang tidak menentu ini, kita amat memerlukan orang yang berpengalaman, ilmunya tinggi, orang seperti Tan Sri Raja Effendi ini untuk berada dalam parlimen. Saya harap semualah bisikkan terakhir kepada para pengundi, nak telefonkan, nak whatsappkan, nak apakah, keluarga dan sebagainya, supaya peluang ini, dan beliau datang untuk beri khidmat. Saya sebut Panglima akan tentera, dia pencen dengan pencen turus ni yang tertinggi lah, tinggi sekali, dengan ada driver, ada apa semua, dengan umurnya 64 tahun. Kalau dia nak berehat pun elok dah, tapi beliau memilih untuk bersama kita, untuk berkhidmat, menyambung khidmat kali ini sebagai ahli parlimen. Jadi kalau orang Kemaman tak undi dia, orang Kemaman menolak tuah. Itulah harapan saya. InsyaAllah 2 hari bulan saya berada di Kuala Lumpur. Kita semua akan tunggu lebih kurang pukul 8 malam. Belum rasmi kita dah tahu Raja Effendi dipilih oleh penduduk Kemaman sebagai wakil rakyat mereka bagi Parlimen Kemaman. Jadi terima kasih. Saya minta mengundurkan diri. InsyaAllah rakan-rakan di sini akan menyambung, dan kita akan dengar berita baik pada 2 hari bulan nanti. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.